Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan artikel 9, saya Nur Syamila binti Maruzi, nombor matrik A177590, dan ini rakan partner saya Anis Adila binti Abbas, nombor matrik A177592. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang kesusasteraan bandingan berkaitan meneroka sastra memahami manusia yang dipetik daripada karya Muhammad Hazali Mak Saleh. Umum mengetahui pengkajian kesusasteraan adalah satu cabang ilmu kemanusiaan yang berkaitan aspek berhubung dengan kehidupan. Kesusasteraan bandingan merupakan satu disiplin yang diperkenalkan dan dipopularkan, dan ia juga telah berkembang di negara Eropah, Amerika dan telah menjalar di seluruh negara. Disiplin kesusasteraan bandingan adalah timbul hasil keinginan umum untuk memahami dunia kesusasteraan dalam perspektif yang lebih luas. Kemunculan disiplin ini daripada peringkat awal adalah daripada segi saranan, definisi dan juga huraian. Berikut adalah tokoh sastra bandingan pada peringkat awal, iaitu muncul daripada sarjana awal di Perancis pada abad ke-19. Mempunyai 6 orang tokoh. Ini adalah nama-nama tokohnya. Berikutnya adalah berkaitan takrif. Takrif ini telah diambil daripada Lucilla Hossillos yang mengatakan kesusasteraan bandingan ini adalah sebagai kajian tentang segala aspek dan perhubungan kesusasteraan dalam konteks dan perspektif ruang waktu. Secara paling ringkasnya difahami kesusasteraan bandingan ini difahami sebagai satu disiplin mengkaji sastra menerusi dua aspek, vertikal dan horizontal. Vertikal adalah masa, horizontal ni adalah ruang. Baiklah, yang seterusnya adalah daripada segi kepentingan disiplin kesusasteraan bandingan. Kesusasteraan bandingan ni kepentingannya yang pertama adalah meletakkan sastra dalam satu kesatuan. Yang bermaksud kajian kesusasteraan bandingan ni bertolak daripada satu titik pusat, dan titik pusatnya adalah bahan karya itu sendiri. Dan yang kedua, menyediakan kajian kesusasteraan daripada pelbagai perspektif. Maksudnya daripada segi alat dan untuk memahami sastra, meneliti karya daripada segenap penjuru dan lain-lain lagi. Dan ketiga, melibatkan kajian daripada pelbagai disiplin lain. Disiplin lain ini adalah bermaksud perlu memahami daripada segi sejarah, falsafah, psikologi, sosiologi, keagamaan dan lain-lain lagi. Saya akan menerangkan fungsi kesusasteraan bandingan. Fungsi terpenting kesusasteraan bandingan adalah untuk meneliti pertalian sastra antarabangsa. Seperti yang diperkatakan Guyat, kesusasteraan bandingan mencatatkan perhubungan antarabangsa yang menunjukkan bahawa tidak ada kesusasteraan yang tidak mengalami kemerosotan, dan hasil-hasil karya negara yang hebat juga sering bergantung kepada sumbangan-sumbangan dari luar negeri. Baiklah, kita beralih kepada 4 kaedah utama dalam kajian kesusasteraan bandingan. Kaedah yang pertama ialah pendekatan genetik. Dalam kaedah ini, perbandingan antara satu teks dengan teks yang lain dibuat mengikut klasifikasi yang telah ditentukan. Jadi, kaedah ini membantu pengkaji membandingkan karya-karya daripada pelbagai aspek seperti kelebihan dan kekurangan, aspek gaya bahasa dan juga aspek pandangan hidup pengarang. Kaedah kedua ialah pendekatan periodikal, iaitu kajian yang melibatkan analisis tentang pergerakan, aliran, angkatan, mazhab, period atau zaman kegiatan sastra. Kelebihan kaedah ini adalah dapat memberikan kefahaman mengenai pertalian serta kesinambungan antara karya dalam pelbagai zaman seperti karya-karya pada masa lampau, karya pada masa kini dan juga karya pada masa akan datang. Kaedah ketiga ialah kajian pengaruh, iaitu kajian yang meninjau perhubungan biologikal antara sesebuah karya dengan karya
atau sekumpulan karya dengan kumpulan karya yang lain. Kajian pengaruh ini menekankan kewujudan rapport de fait, iaitu perhubungan fakta antara karya-karya kajian di mana para pengkaji perlu memberikan bukti serta fakta yang lengkap mengenai wujudnya hubungan pengaruh antara karya-karya yang dikaji. Kaedah keempat ialah kajian tema, iaitu percubaan menganalisis karya untuk membandingkan tema. Kaedah ini merangkumi kajian terhadap aspek-aspek yang berkaitan tema seperti motif, mitos dan tipa, iaitu jenis. Kajian tema ini juga memfokuskan pola persamaan, perbezaan, mengapa dan sejauh mana ia wujud dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, kajian tema kompleks Oedipus yang terdapat dalam karya klasik Greek Oedipus Rex oleh Sophocles, yang wujud juga dalam karya cerita rakyat Sang Kuryang dan karya Jepun The Tale of Kanji oleh Lady Murasaki. Kesimpulannya, kesusasteraan bandingan merupakan satu bidang kajian yang tepat dalam menghayati sastra serta memahami kemanusiaan secara lebih bermakna. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.